Dengan tema Advancing Transformation Towards a Safer, Adaptive, Inclusive and Resilient ASEAN and Realising Our Vision as the Global Leader in Disaster Management, Mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN mengenai pengurusan bencana ke-8 AMMDM dan persidangan bagi pihak-pihak kepada Perjanjian ASEAN mengenai pengurusan bencana dan respon kecemasan COP2 AADMER antara lain membincangkan cara-cara untuk memperkukuhkan lagi tindak balas ASEAN secara bersama terhadap sebarang bencana serta menilai pelaksanaan AADMER ke arah merealisasikan hasrat untuk membangun masyarakat yang selamat dan berdaya tahan bencana. Yang berhormat Pihin Orang Kaisri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri menggariskan perkara tersebut semasa AMMDM dan COP2 AADMER yang diadakan pagi tadi secara maya di Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Brunei Darussalam will continue to support initiatives that strengthen regional collaboration in disaster response, including in civil-military coordination. Furthermore, we will continue to conduct initiatives to strengthen our national capacities in responding to disaster nationally and regionally. It's a follow-up to our Disaster Preparedness Training Coordinator Training Program, first conducted in 2019. We have conducted a youth forum and workshop in climate change adaptation and disaster risk reduction earlier this month. This forum and workshop aim to address the growing concern of climate change and the need to synergize climate change adaptation initiatives with disaster risk reduction to mitigate its impact, as well as the importance our youth plays in these initiatives. Mesyuarat dipengerusikan oleh Tuan Yang Terutama Devlin N. Lorenzana, Setiausaha Pertahanan Negara Republik Filipina. Mesyuarat dihadiri oleh Menteri-Menteri ASEAN yang bertanggungjawab dalam pengurusan bencana. Yang berhormat Pihin Orang Kaisri Kerana Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar juga berkongsi inisiatif bertujuan meningkatkan tahap kesedaran dan kesiapsiagaan para penduduk mukim dan kampung akan risiko bencana. NDMC berhasrat akan membantu negara membina masyarakat yang berdaya tahan dalam menghadapi bencana melalui aktiviti-aktiviti berkenaan. Pelancaran dokumen ASEAN SCAMP Joint Study on Drought, Ready for the Dry Years, Building Resilience to Drought in Southeast Asia, edisi kedua juga diadakan semasa mesyuarat ini, yang merupakan hasil kajian kendalian bersama ASEAN dengan Suruhanjaya Ekonomi dan Sosial Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Asia dan Pasifik (SCAMP) yang bertujuan menilai impak kejadian kemarau kepada sosioekonomi di rantau ASEAN. Menyaksikan pelancaran, Menteri-Menteri Alam Sekitar ASEAN yang mana negara diwakili oleh Datuk Seri Paduka Aketeng Awang Haji Marzuki bin Haji Mohsin, Timbalan Menteri Pembangunan. Mesyuarat turut meluluskan program kerja AADMER 2021-2025 iaitu dokumen rangka kerja serantau bagi kerjasama, koordinasi, bantuan teknikal dan pengerahan sumber dalam semua aspek pengurusan bencana pada 5 tahun akan datang. Dalam memenuhi permintaan pasaran yang meningkat ke atas penduduk negara ini yang menumpukan kepada teknologi, Imagine Sendirian Berhad melancarkan peralatan smart home. Turut dilancarkan pusat demo Smart Life syarikat berkenaan yang berlangsung pagi tadi di City Square, Berakas. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib bin Pihin Orang Kaya Seri Setia Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi.
Dalam ucapan alu-aluan, Dayang Suzanawati binti Suharju, Ketua Pegawai Eksekutif Imagine berkata, syarikat tersebut hampir mencapai matlamat-matlamat utamanya di bawah Pelan Induk Ekonomi Digital 2025 ke arah meningkatkan negara pintar selaras wawasan 2035. Imagine pengiktiraf tanggungjawabnya untuk menjadi penyedia masa depan digital iaitu satu alat pintar, satu rumah pada masa yang sama. Sebagai tambahan kepada peralatan pintar bagi kediaman, Smart Space juga bekerjasama dengan Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE ke arah menyediakan latihan serta pengetahuan bagi para pelajar termasuk peluang-peluang pekerjaan. Ianya juga sebahagian dari kerjasama bagi meningkatkan kemahiran dan keupayaan dalam kalangan penduduk tempatan dalam bidang ICT. Produk-produk dan perkhidmatan yang ditawarkan Imagine dapat diperolehi bermula esok di cawangan syarikat berkenaan di City Square, The Mall, Gadong dan Panaga Seria. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan memainkan peranan penting dan bertanggungjawab dalam mengelinga para belia di negara ini dalam semua aspek termasuk dari sudut keugamaan sama ada melalui mentaliti maupun sikap belia. Dalam merealisasikan hasrat tersebut, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Masjid, Kementerian Hal Ehwal Agama menganjurkan Wira Fajar. Wira Fajar merupakan program belia sembahyang subuh berjemaah di masjid yang dikendalikan oleh Minda Youth Movement. Hadir yang berhormat Major Jeneral Bersara, Datuk Peruka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaisaful Molong, Datuk Seri Peruka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis bermula dengan menunaikan solat fardu subuh berjemaah diikuti dengan tazkirah bertajuk Erti Sukarelawan yang disampaikan oleh Awang Muhammad Yadi bin Haji Mat Yasin dari Unit Perkembangan Belia dan Media Masjid As-Solihin. Program seumpamanya diadakan 6 kali dalam setahun dengan menumpukan masjid-masjid di keempat-empat daerah yang disertai oleh para penuntut sekolah-sekolah menengah kerajaan dan bukan kerajaan, penuntut maktab pendidikan teknikal, institusi mukim dan kampung, belia-belia masjid, pertubuhan atau persatuan belia, jemaah masjid serta masyarakat dan penduduk di daerah Belait. Program antara lain bertujuan untuk mendidik diri para belia dengan membiasakan menunaikan solat fardu secara berjemaah di masjid selain mengadakan aktiviti-aktiviti keagamaan di masjid-masjid. Tidak ada kes jangkitan baharu COVID-19 dicatatkan hari ini di negara Brunei Darussalam. Namun, 2 kes aktif sedang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Dalam siaran akhbar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara ini, Kementerian Kesihatan memaklumkan jumlah keseluruhan jangkitan 150 kes dengan kes yang sembuh seramai 145 orang. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020 iaitu 205 hari yang lalu, manakala jumlah kes impon sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 9 kes. 580 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, manakala seramai 8,400 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac lalu. Sementara itu, 237 sampel ujian virus SARS-CoV-2 dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 sebanyak 76,486 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini, layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Agama Islam sangat menggalakkan orang yang masih hidup, terutama anak-anak dan keluarga terdekat, supaya sentiasa membaca Al-Quran, berdoa, berzikir dan menghadiahkan pahala bacaan tersebut kepada ahli keluarga dan sanak saudara yang telah meninggal dunia. Insya-Allah mereka yang meninggal dunia akan mendapat pahala dari amalan-amalan tersebut.
Perkara tersebut antara intipati khutbah Jumaat hari ini yang bertajuk mempersiapkan diri dengan amal ibadat juga disentuh semasa khutbah. Jika berlakunya kematian, segala amalan kebajikan akan terputus kecuali 3 perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu pengetahuan dan doa dari anak yang soleh. Sebagaimana kita ketahui bahawa orang yang telah meninggal dunia itu masih dapat menerima ganjaran pahala dari amal kebajikan yang dilakukannya, iaitu sedekah jariah dan segala ilmu yang bermanfaat yang diajarkannya. Baru-baru ini kita di negara Brunei Darussalam berasa teramat sedih dan berduka cita yang amat mendalam di atas kemangkatan almarhum Duli yang teramat mulia Paduka Seri Pangeran Muda Haji Abdul Azim, ibni ke bawah Duli yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bulqiyah pada hari Sabtu 7 Rabiul Awal 1442 Hijrah bersamaan 24 Oktober 2020 Masihi. Justru bagi memperingati dan sempena 40 hari kemangkatan almarhum Duli yang teramat mulia, maka marilah kita selaku rakyat dan penduduk di negara ini menghadirkan diri ke masjid-masjid, surau-surau dan balai-balai ibadah di seluruh negara bagi sama-sama membaca surah Yasin dan tahlil pada hari Rabu malam Khamis 17 Rabiul Akhir 1442 bersamaan 2 Disember 2020 dengan tumpuan utama di Jami' Asr Hasanil Bulqiyah, dan berdoa semoga roh almarhum Duli yang teramat mulia Paduka Seri Pangeran Muda Haji Abdul Azim, ibni ke bawah Duli yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bulqiyah ditempatkan bersama para anbiya, para siddiqin, para awliya dan as-salihin. Selawat dan sunnah merupakan antara cara untuk menzahirkan kecintaan kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali selepas petikan titah ini. Trend data pengeluaran bagi industri ternakan khususnya komoditi ayam pedaging di negara Brunei Darussalam terus menunjukkan pertumbuhan positif 1.4%. Menurut kenyataan akhbar Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, keluaran bagi tempoh 5 tahun kebelakangan adalah meningkat dari 23,264 tan metrik pada tahun 2015 kepada 24,584 tan metrik pada tahun 2019, iaitu peningkatan sebanyak 1,320 tan metrik. Data pengeluaran bagi suku ketiga 2020 juga menunjukkan peningkatan keluaran sebanyak 6,643 tan metrik berbanding 6,350 tan metrik bagi suku yang sama tahun lalu, iaitu pertumbuhan 4.6%. Berpandukan kepada trend pengeluaran semasa, industri ayam pedaging bagi tahun 2020 juga dijangka merekodkan pertumbuhan positif di mana setakat bulan Oktober 2020, pengeluaran telah meningkat secara berterusan sebanyak 22,248 tan metrik berbanding 20,426 tan metrik dalam tempoh yang sama pada tahun lalu, iaitu peningkatan sebanyak 8.9%. Bagi tahun 2021, berpandukan perkembangan semasa dengan beberapa buah syarikat sedang melaksanakan pembinaan reban-reban baru, adalah dianggarkan pertumbuhan sekitar 9.6% dengan jangkaan tambahan pengeluaran sebanyak 2,479 tan metrik. Peningkatan ini adalah selaras dengan visi dan misi Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Untuk terus meningkatkan keluaran dan pertumbuhan dalam industri sumber-sumber utama bagi menyumbang kepada keluaran dalam negara kasar KDNK dan kepelbagaian pembangunan ekonomi di negara ini, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan juga mengadakan perbincangan dengan sebilangan pengusaha bagi meningkatkan pengeluaran mereka untuk menjamin bekalan ayam pedaging di negara ini. Dalam pada itu, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan menyeru para peniaga pasaraya agar tidak melakukan sebarang kegiatan perniagaan tidak beretika seperti menyorok ataupun menghadkan bekalan ayam pedaging kepada pelanggan untuk mengambil kesempatan bagi meningkatkan harga komoditi berkenaan.
juga disarankan untuk membuat perjanjian pembekalan secara berkontrak jangka panjang atau membuat tempahan lebih awal dengan pengeluar ayam pedaging bagi memastikan bekalan adalah terjamin. Insan bersalawat, insan penuh rahmat menjadi tema program motivasi kempen bersalawat setiap hari. Program berkenaan dianjurkan oleh ahli jawatan kuasa takmir masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Ratai Daerah Temburong dengan kerjasama kumpulan Maulid Az-Zahra. Program menekankan pengamalan solawat setiap hari mengundang rahmat dan hidayah untuk menjalani kehidupan. Majlis termasuk tazkirah bicara tentang solawat yang mengongsikan faedah, keajaiban dan rahsia-rahsia tersebut dalam solawat yang disampaikan oleh Awang Hilman bin Haji Salim, Pengarah Pusat Kajian Fiqh Al-Usra, Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan. Antara yang hadir yang berhormat Haji Imran bin Haji Sabtu, Ahli Majlis Mesyuarat Negara dan juga penghulu Mukim Bokong. Turut diadakan peraduan menulis khan bagi para belia dan peraduan mewarna bagi kanak-kanak yang mengikuti kelas mengaji Iqra di Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Ratai. Selawat, sirah dan sunnah adalah merupakan cara untuk menzahirkan kecintaan kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Memperbanyakkan selawat ke atas baginda mengandungi pelbagai fadilan yang besar, sementara mempelajari sirah dan menjadikan baginda sebagai contoh ikutan yang baik dapat diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Manakala sunnah adalah menghidupkan kembali sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan agar hidup akan sentiasa berada dalam keberkatan. Perkara tersebut antara yang disampaikan semasa program Kenali dan Cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majlis berlangsung malam tadi di Pusat Belia Bandar Seri Begawan. Majlis bermula dengan bacaan surah Al-Fatihah, selawat, bacaan ayat-ayat suci Al-Quran serta qasidah beramai-ramai yang dipimpin oleh ahli-ahli Kelab Komuniti Belia Transformasi KKBT. Hadir Pangeran Haji Muhammad Azlan bin Pangeran Haji Tengah Omar, Pemangku Timbalan Pengarah Belia dan Sukan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Sesi ketiga, Siri Kenali Rasulullah adalah merupakan anjuran KKBT, Pusat Belia dengan sokongan Jabatan Belia dan Sukan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Tazkirah bertajuk Keindahan dan Kesempurnaan Rasulullah disampaikan oleh Dr. Haji Hambali bin Haji Jali, Pengarah Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa Universiti Islam Sultan Sharif Ali. Dalam ceramahnya antara lain menjelaskan bahawa orang yang sentiasa merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan selalu berusaha mengerjakan amalan-amalan yang baginda lakukan. Brunei Darussalam Yachting Association BDYA Water Testing Weekend merupakan salah satu aktiviti dari 88 acara yang telah disusun bersempena Brunei December Festival BDF 2020. Aktiviti yang dikendalikan oleh JRA Barakah Sendirian Berhad dan The Dojo Studio akan diadakan pada setiap hujung minggu bulan Disember depan. Dalam pada itu, para penganjur aktiviti sukan dan tahan lasak sepanjang BDF nanti diingatkan supaya mematuhi segala garis panduan pencegahan pandemik COVID-19 yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Awang Haji Zul Zalani bin Haji Osman, Pemangku Pengarah Kemajuan Pelancongan semasa sidang media BDF 2020 berkata, penganjuran aktiviti-aktiviti sukan dan tahan lasak juga perlu mematuhi peraturan keselamatan yang ditetapkan oleh pihak Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan yang diselaraskan dengan pihak Autoriti Kebangsaan Keselamatan, Kesihatan dan Alam Sekitar (SHENA). Dayang Izulina binti Zainal, pengurus projek JRA Barakah Sendirian Berhad dan The Dojo Studio menjelaskan aktiviti BDYA Watertastic Weekend dipilih bagi memperkenalkan sukan air kepada komuniti Brunei.
What we will feature actually is sailing, windsurfing, kayaking, and stand-up paddling. But in the long run, we will also do other sports like rowing and things like that. As BDYA, our venue and our partner in this, we actually just established a clubhouse in Serasa Dekat Pony Divers. Anyone who wants to come down and find out more about the sport or try out the sport, you can just come to BDYA every weekend in December. Juga antara salah satu acara yang akan mengisikan Brunei December Festival tahun ini, sebuah pementasan teater. Sidang media pemberigaan teater itu berlangsung petang tadi di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hasnal Bolkiah di Ibu Negara. Teater Takdir Keranamu itu akan menunjukkan sketsa yang bertujuan meningkatkan kesedaran masyarakat tentang bahayanya isu keganasan rumah tangga, depresi dan tekanan emosi yang perlu diberi perhatian dan ditangani segera. Teater tersebut akan dipentaskan pada 26 dan 27 Disember di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hasnal Bolkiah. Bagi para penggemar teater atau orang ramai yang berminat menyaksikan persembahan teater tersebut, hubungi laman Instagram dan Facebook Sutra Momento. Ini sebenarnya adalah sebuah inisiatif dari Sutra Momento untuk membuat awareness mengenai social issues yang jarang diketengahkan lah, especially domestic violence. Teater ini mengisahkan tentang konflik keluarga. Ada macam-macam lah yang akan kami cuba ketengahkan juga di dalam teater ini, social conflicts, pengkhianatan dan sebagainya lah. Lebih 100 peserta terdiri daripada pertubuhan korporat dan orang awam menyertai acara terbuka sempena November Bulan Kesihatan Lelaki atau lebih dikenali dengan Movember. Acara merupakan inisiatif Pusat Pakar Pantai Jerudong PJSC bertujuan menggalakkan orang ramai khususnya lelaki untuk lebih mengutamakan kesihatan mereka. Antara yang hadir Dr. Haji Mazrul Adimin bin Haji Awang Besar, Pengarah Eksekutif Pusat Pakar Pantai Jerudong dan Wu Chun, Duta Muhibah PJSC dan kesedaran kanser. Selain itu, pusat berkenaan juga akan mengadakan bengkel dan aktiviti kesedaran dengan kerjasama beberapa pertubuhan korporat untuk mempromosikan lebih lanjut mengenai Movember dan kesedaran kesihatan lelaki. Berbagai-bagai usaha telah diungkayahkan oleh Persekutuan Peniaga-Peniaga Melayu Brunei PPPMB untuk membantu para pengusaha mikro, kecil dan sederhana dalam perniagaan para pengusaha tempatan. Selain itu, PPPMB juga membantu belia-belia iaitu lepasan pengajian tinggi untuk memulakan perniagaan dengan memberikan pelbagai insentif seperti menghantar berkursus ke luar negeri. Ini antara yang dimuatkan dalam berita ekonomi Ahad ini. Selain untuk menaikkan taraf hidup dan kemajuan perniagaan serta kegiatan ekonomi, PPPMB juga akan berterusan memberikan cadangan dan khidmat kepada peniaga-peniaga Brunei yang memerlukan bantuan. Dalam masa terdekat, PPPMB akan membina sebuah bangunannya sendiri. Juga dimuatkan dalam berita ekonomi Ahad ini, Arkad Belia yang diwujudkan oleh PPPMB dengan kerjasama Darussalam Enterprise Dell dalam memupuk pengusaha-pengusaha tempatan untuk memulakan perniagaan dengan mudah sebelum mereka mengembangkan perniagaan kepada operasi yang lebih besar lagi. Arkan Belia PPPMB berbentuk inkubasi ini menawarkan harga sewa yang berpatutan kepada para belia yang baru memulakan perniagaan. Ikuti paparannya dalam berita ekonomi Ahad ini 29 November pukul 7 malam melalui saluran RTB Perdana.